Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 1 Julai 2022. Dapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih melalui media sosial rasmi kami dengan carian Berita RTM. Ingat keluarga Malaysia, pihak SKMM turut memberi amaran kepada orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat palsu menerusi SMS atau media sosial kerana ianya adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ayuh kita aktifkan segmen Ya Sahih. Perkongsian di Facebook page rasmi Yayasan Pendidikan Maidam. Untuk makluman, Yayasan Pendidikan Maidam YPM menafikan kesahihan kenyataan yang dihantar pihak tidak bertanggungjawab secara mesej yang mendakwa bahawa YPM menyediakan tajaan penuh B40 Maidam untuk anak Terengganu seperti yang tular melalui nombor telefon dan orang ramai khususnya rakyat negeri Terengganu. YPM menegaskan kenyataan dalam hantaran mesej tersebut adalah tidak benar dan nasihati orang ramai agar berhati-hati. Untuk sebarang pertanyaan, boleh hubungi pihak Yayasan Pendidikan Maidam di talian 09 622 5600 atau 09 622 3500. Ayuh kita ikuti siaran media Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia Bukit Aman mengenai kes kematian mengejut OKT dalam tahanan. Pada 26 Jun 2022, OKT yang ditempatkan di wad didapati pengsan dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Punca kematian adalah disebabkan pendarahan dalam usus kecil. Satu lagi kes yang melibatkan kematian dalam tahanan pada 22 Jun, seorang lelaki 42 tahun telah ditangkap di bawah Seksyen 39B dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 pada 26 Jun. OKT mengadu sakit perut dan dibawa ke Hospital Sungai Bakap, Pulau Pinang. 27 Jun, pegawai perubatan mengesahkan OKT meninggal dunia dan punca kematian adalah pendarahan teruk pada saluran pencernaan bahagian atas serta kegagalan beberapa fungsi organ utama. Unit Siasatan Jenayah dan Kematian dalam Tahanan akan meneruskan siasatan dari pelbagai sudut sebelum menyerahkan kepada koroner. Kenyataan media Ketua Polis Daerah Bentong mengenai kes tular berkaitan sebuah kenderaan pacuan 4 roda 4x4 memotong di garisan berkembar di Jalan Janda Baik Bentong, Pahang. Siasatan awal dijalankan bagi mengesan pemilik kenderaan pacuan 4 roda dan memanggil untuk memberi keterangan. Jika didapati bersalah, pemandu boleh dikenakan saman yang boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000 atau boleh dikenakan penjara tidak melebihi 6 bulan penjara. Ketua Polis Daerah Bentong menasihatkan semua pengguna jalan raya agar sentiasa memandu kenderaan secara berhati-hati dan berhemah. Ini pula kenyataan media Setiausaha Polis Malaysia mengenai 2 lelaki warga tempatan ditahan ketika menawarkan wang sogokan kepada pegawai kanan polis. Dalam operasi yang sama, pihak PDRM telah menahan seorang warga tempatan berusia 26 tahun dan seorang warga Sri Lanka berusia 30 tahun. Sejumlah tin minuman keras, 2 buah kenderaan pacuan 4 roda dan wang tunai telah dirampas. Kesemua suspek telah ditahan bereman dan siasatan di bawah Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967 dan Seksyen 17-B Akta SPRM 2009. Kejayaan ini hasil kerjasama PDRM dan pihak SPRM. Seterusnya, kenyataan media Ketua Polis Daerah Seri Alam mengenai kejadian orang hilang OH di Jalan Suria 6 Bandar Seri Alam, Masai. Siasatan di tempat kejadian tidak dapat mengenal pasti individu serta nombor pendaftaran kenderaan yang digunakan. Pada 28 Januari 2022, pihak polis telah menerima 4 lagi laporan polis daripada ahli keluarga orang hilang berkaitan kes yang disiasat serta menyebut nama 2 pegawai kanan polis dan 3 lelaki India yang disyaki mempunyai kaitan dengan kes ini. Semakan dalam sistem report polis mendapati tiada sebarang laporan polis berkaitan tangkapan atau apa-apa penemuan orang hilang.
Siasatan setakat ini mendapati tiada penglibatan mana-mana polis dalam kehilangan ini. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat boleh menghubungi talian ini 010 959 8898 atau 011 2177 5118 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Dari Januari hingga Mei 2022, sebanyak 3,607 kes Makau Scam yang disiasat dan melibatkan kerugian berjumlah RM155 juta. 3,607 ini adalah jumlah mangsa yang telah menjadi mangsa sindiket ini. Ini bermaksud sebanyak 721 mangsa diperdaya dalam tempoh sebulan, 180 mangsa diperdaya dalam tempoh seminggu dan 26 mangsa diperdaya sehari. Sindiket Makau Scam menggunakan kaedah spoofing iaitu meniru nombor telefon orang atau agensi dan panggilan secara voice over internet protokol VoIP iaitu internet untuk menghubungi mangsa. Kaedah ini adalah untuk menyukarkan pihak berkuasa mengesan lokasi panggilan dibuat terutamanya apabila menggunakan alamat IP luar negara atau VPN. Sindiket ini juga dengan cepat akan mengeluarkan wang dari lokasi-lokasi berlainan menggunakan kad ATM yang dijual atau diperoleh dari kedai akaun. Jangan sertai kumpulan WhatsApp tidak berfaedah. Elak nombor dikongsi sindiket. Nombor telefon merupakan data peribadi yang paling berharga ketika ini dan berisiko digunakan pihak tidak bertanggungjawab. Sama ada untuk mengaut keuntungan atau menganiaya seseorang. Justru itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak menyertai pelbagai kumpulan WhatsApp yang tidak berfaedah bagi mengelak berlaku perkongsian nombor telefon tanpa disedari bagi mengelakkan anda terdedah dengan jenayah penipuan. Padah menjadi mangsa penipuan pinjaman tidak wujud. Ayuh sama-sama kita ikuti pesanan mesra ini. Berhati-hati buat semua keluarga Malaysia dan sentiasa sampaikan pesanan ini kepada ahli keluarga dan rakan-rakan. Adakah anda pernah disapa oleh orang yang tidak dikenali untuk menjawab kajian menyertai pertandingan? Jangan terpedaya, mungkin anda akan menjadi mangsa penipuan. Ayuh sama-sama kita ikuti pesanan ini. Hai Akak. Hai, nama saya Nancy. Akak pernah dengar pasal Sowe? Sowe? Pernah. Pernah? Okey. Hari ini kita nak bagi hadiah dekat semua orang. Mudah sahaja. Akak ambil borang ni. Isi maklumat diri akak dan jawab soalan survey. Itu saja. Oh, setuju. Isi-isi ni semua dapat hadiah? Okey, boleh. Hello? Ini Zakia ya? Ya, saya. Saya Alex dari syarikat pinjaman wang berlesen KL. Pernah diganggu oleh pihak yang tidak dikenali? Hati-hati, kerana data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak ketiga. Ambil masa untuk baca dan fahami syarat dan terma kajian atau pertandingan atau tinjauan serta selidik latar belakang orang yang tidak dikenali tersebut atau syarikat yang diwakilinya sebelum anda membuat keputusan. Baik, hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika kembali selepas ini.
Sertai kuis terkumpul Salam Baitullah 2022 setiap hari mulai 26 Jun hingga 10 Julai 2022 bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Anda perlu mengumpul semua soalan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2022 dan hantarkan jawapan beserta 5 kata kunci melalui pautan yang disediakan di Facebook Salam Baitullah pada episod akhir. Lengkapkan slogan Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian menjadi tema pada tahun ini kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dan aktif yang telah mengikuti laman Facebook Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Keputusan adalah muktamad. Sebarang bantahan dalam apa jua cara tidak akan dilayan. 3 pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima hadiah tanjaan Olive House berupa hadiah utama, pakej umrah bernilai RM12,890. Hadiah kedua, pakej umrah bernilai RM8,190. Dan hadiah ketiga, pakej umrah bernilai RM7,690. Setiap pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Pihak kerajaan masih mengekalkan subsidi minyak masak. Subsidi yang ditanggung oleh kerajaan adalah untuk kategori minyak masak kampit ataupun paket dengan harga RM2.50 bagi 1 kilogram berbanding dengan harga pasaran sebenar iaitu RM9 bagi 1 kilogram untuk kegunaan domestik, kegunaan rumah. Subsidi minyak masak untuk paket ini yang bermula 2007 masih lagi dilaksanakan oleh kerajaan hari ini dan tidak ditarik balik seperti yang digambarkan oleh setengah-setengah pihak di luar sana. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya, kita aktifkan segmen semasa. Orang ramai diminta menghentikan penyebaran maklumat tidak sahih mengenai subsidi minyak masak 1 kilogram akan dihentikan mulai esok. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata ini kerana ia mengakibatkan pembelian minyak masak dalam kuantiti besar sekaligus berlaku kekurangan bekalan di pasaran. Semalam terdapat satu iklan di platform jualan atas talian yang tertentu yang membuat tawaran 5 kampit minyak masak 1 kg ditawarkan dengan harga RM27 dan diiklankan secara terbuka. Saya telah mengarahkan pihak MCMC mengambil tindakan di bawah undang-undang sedia ada. KPDNGP yang juga akan membuat susulan. Yang pentingnya tindakan tegas akan diambil bagi sesiapa saja yang melanggar akta sedia ada.
Aspek penguasaan bagi mengelakkan sebarang penyelewengan harga barangan akan terus dipergiat menerusi pasukan khas jihad tangani inflasi, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Tan Sri Anwar Musa yang merupakan pengerusi pasukan khas jihad tangani inflasi berkata, pembentukan pasukan itu bukti komitmen kerajaan dalam mengurangkan kadar inflasi dan impaknya dalam kehidupan masyarakat. Dalam masa yang sama, memperkukuh jalinan kerjasama antara agensi. Yang Amat Berhormat Ismail Sabri Yaakob berkata, pasukan khas itu berperanan mengumpulkan semua maklumat daripada kementerian, agensi dan orang ramai bagi merangka strategik serta mengkoordinasi tindakan menyelesaikan isu-isu berkaitan inflasi, khususnya mengawal kenaikan harga barang dengan lebih efisien dan berkesan. Kerajaan memperuntukkan sejumlah 370 juta ringgit bagi subsidi tambahan untuk ayam dan telur bagi bulan Julai dan Ogos tahun ini sebagai usaha menangani cabaran kos sara hidup. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi status yang dimuat naik di akaun Facebook page rasmi beliau. Pertambahan itu menjadikan uncuran perbelanjaan subsidi bagi tahun 2022 kini mencecah 77.7 bilion ringgit. Tambah lagi Yang Berhormat, bagi tempoh 5 bulan dari Februari hingga Jun, kerajaan menyediakan peruntukan sekitar 730 juta ringgit untuk menampung subsidi harga ayam dan telur. Berdasarkan Jabatan Perangkaan Negara, kadar inflasi negara bagi melalui boleh mencecah hingga 11.4%. Namun, dasar subsidi membantu mengawal inflasi pada tahap 2.8%. Minyak masak berpaket bernilai RM61.6 juta percaya dirampas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Jumlah nilai rampasan itu setakat Januari sehingga Jun tahun ini. Rampasan merangkumi pelbagai kesalahan yang melibatkan penyalahgunaan minyak masak bersubsidi. Menyuruh ada ketirisan erti kata disalahgunakan adalah oleh kerana yang minyak masak bersubsidi dalam polybag ini 1 kilogram yang dijual dengan harga murah RM2.50 ini adalah kegunaan domestik, kegunaan isi rumah, dan mereka yang membeli ini dan menggunakan ini untuk restoran, memang itu kesalahan. Gempa bumi kuat berukuran 6.0 pada skala Richter dikesan melanda rantau kepulauan Filipina pada 2.40 pagi. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, gegaran berkenaan berlaku pada kedudukan 128 km timur laut dari Lok City, Filipina dengan kedalaman 101 km. Penilaian awal, gempa berkenaan tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sebanyak 136,448 warga asing direkod melakukan pelbagai kesalahan jalan raya dan 143,630 notis saman dikeluarkan bagi tempoh 2019 hingga 23 Jun 2022 dalam operasi pemandu warga asing iaitu Ops PEWA. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ, Edi Fadli Ramli, kesalahan yang dilakukan antaranya tiada lesen memandu, lesen tamat tempoh, lesen kenderaan motor LKM dan tiada lesen memandu kenderaan perkhidmatan awam. Operasi tersebut turut disertai Jabatan Imigresen dan Polis Diraja Malaysia PDRM bermula pukul 8 dan memfokuskan kepada pemandu warga asing di kawasan Seksyen 25 Taman Seri Muda. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK menawarkan diskaun pembayaran sehingga 40% bagi setiap kompaun dikenakan sehingga 30 September ini kepada pengusaha pelancongan. MOTEK menerusi kenyataan tersebut. Tawaran diskaun tersebut merupakan inisiatif kerajaan dalam membantu penggiat industri pelancongan yang masih terkesan akibat penularan wabak COVID-19. Selain itu, pengusaha pelancongan dan pemandu pelancong juga menerima pengecualian kompaun atas kesalahan gagal memperbaharui lesen. Namun, ianya tertaluk kepada kompaun yang dikeluarkan bagi tempoh 1 Julai hingga 30 September ini. Bekas atlet olahraga negara Sukan Olimpik 1956 di Melbourne, Australia,
M. Harichandra meninggal dunia akibat sakit tua di kediamannya di Singapura. Mendiang berusia 92 tahun dan merupakan abang kepada legenda pecut negara Tan Sri Dr. M. Jegasan yang dikenali sebagai The Flying Doctor. Berkata abangnya itu menghembuskan nafas terakhirnya di Singapura sebelum beliau sempat menghubunginya melalui panggilan telefon. Upacara sembahyang dan pembakaran mayat disempurnakan di Singapura. Mendiang adalah atlet yang pernah menyertai Sukan Asia 1954 di Manila dan Sukan Olimpik Melbourne 1956 serta antara kumpulan atlet negara pertama beraksi dalam sukan antarabangsa. Kerajaan melalui Pusat Khidmat Kontraktor PKK bersetuju untuk meningkatkan bantuan wang pendahuluan kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera grade G1, G5 kepada RM200,000. Bantuan yang dinamakan Skim Kumpulan Wang Amanah Kontraktor SKWAK merupakan satu inisiatif kerajaan dalam memberi bantuan berbentuk wang pendahuluan kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera grade G1, G5 bagi memulakan kerja kontrak. Sekarang ni harga barang-barang pun dah makin naik dan juga RM100,000 ni ramai yang masih tidak cukup untuk membuat. Dan begitu juga kalau kelas G1 ni dia punya kontrak dia nilai kontrak ke RM200,000. RM200,000. Jadi kita pun nak tolong G1. Jadi kalau kontrak G1 ni boleh dapat RM200,000, takkan lu kita bagi RM1,000. Jadi sebab itu insya-Allah saya akan pada dasarnya dah lulus, hanya kita dapat tunggu kebenaran daripada Kementerian Kewangan dan saya akan bincang dengan Kementerian Kewangan supaya pinjaman ini boleh menaikkan. Sebanyak 128,000 liter minyak enjin terpakai dirampas polis menerusi serbuan di sebuah kilang di Kampung Jeram Batu, Pekan Nanas, Pontian, Johor, kira-kira 5.30 petang Selasa lepas. 5 individu berusia 26 hingga 49 tahun, termasuk seorang lelaki tempatan disyaki dalang ditahan. Pemangku Ketua Polis Johor, SAC Jalaluddin Hamid berkata, kilang tersebut disyaki membeli minyak enjin terpakai daripada bengkel-bengkel kenderaan sebelum diproses menjadi minyak diesel dan dijual di pasaran tempatan. Nilai keseluruhan rampasan termasuk tong, 2 buah lori pelbagai jenis dan pam penyedut minyak dianggarkan berjumlah RM7.3 juta. Pastikan saya berat seketika, kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Demi untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan negara sebagai pilihan pelaburan utama di rantau ini, ianya menuntut kesefahaman dan pengorbanan semua pihak untuk mewujudkan lanskap politik yang lebih stabil dan lebih berterusan. Beta benar-benar berharap agar segala percaturan politik dapat diselesaikan segera demi untuk mengelak negara dari terus terjerumus ke kancah defisit keyakinan yang boleh menjejaskan imej dan masa hadapan negara. Di bawah kementerian kita ni ada 5 bidang. Satu, tentulah telekomunikasi, perkhidmatan internet, bandar, luar bandar dan teknologi-teknologi yang sedang berkembang pesat dan panas. Yang kedua, dunia sedang mengharungi proses pendigitalan, terutama sekali aspek ekonomi digital yang juga termasuk di bawah ruang lingkup peranan kementerian. Yang ketiga, industri kreatif termasuklah industri perfilman dan juga industri muzik serta yang terkait dengannya. Yang keempat, skop yang berkaitan dengan komunikasi kerajaan dan rakyat, termasuklah peranan-peranan stesen-stesen multimedia sama ada yang konvensional, yang elektronik, yang cetak dan media sosial. Dan
Dan yang kelima yang tidak kurang pentingnya sekarang ini ialah tentang keselamatan cyber security. Yang kita dengar akhir-akhir ini tentang berlakunya kebocoran atau ketirisan data dan juga penyelewengan media sosial seperti scammers dan sebagainya. 5 perkara ini kesemuanya amat penting pada dunia hari ini. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Saiz. Seperti biasa, untuk segmen yang terakhir, ayuh kita aktifkan segmen notifikasi. Baik, di segmen notifikasi seperti biasa kami akan war-warkan kepada anda hebahan yang perlu anda ketahui dan ikuti. Ayuh kita mulakan dengan sudah semestinya Salam Baitullah. Pada malam ini, jangan lupa untuk saksikan tajuk yang akan dibincangkan adalah Miqat Haji bersama pengacara anda Ustaz Don Daniel dan juga Ustaz Fakrul Radi. Dan juga tetamu yang diraikan adalah Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor SS Datuk Dr. Haji Anhar Haji Opir. Dan juga untuk kasidahnya adalah kumpulan daripada Ahbabul Mustafa. Pada malam ini 9 malam hingga 10 malam di saluran berita RTM, siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Dan juga untuk Facebook Live sudah semestinya di Facebook Salam Baitullah. Untuk maklumat anda, bagi anda yang suka menyertai kuis, jangan lupa kuis di TV akan disalurkan di Facebook page rasmi Salam Baitullah. Manakala untuk media sosial, anda boleh ikuti kuisnya di TikTok dan juga di Instagram Salam Baitullah. Dan sudah kita bawakan perasmian Bulan Koperasi Kebangsaan Malaysia 2022 pada hari esok Sabtu 2 Julai 2022 pada pukul 4 petang. Juga sama, secara langsung kami siarkan di saluran berita RTM, TV1, RTM Klik dan juga Facebook Live saluran berita. Dan ini pula untuk anda, kita teruskan dengan majlis perasmian penutup Aspirasi Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Jangan lupa untuk saksikan 3 Julai 2022, 11 pagi di saluran berita RTM, siaran serentak di TV1 dan juga Facebook Live berita RTM. Ini pula kami bawakan pelancaran Malaysia Digital dan sambutan Jubli Perak MDEC pada hari Isnin, iaitu Isnin hadapan 4 Julai 2022, 4 petang di Kuala Lumpur Convention Centre. Saksikan siaran langsungnya di saluran berita RTM, siaran serentak TV1 dan RTM Klik. Dan ini pula adalah Jelajah Selangor Penyayang, kempen derma darah. Samalah kita menderma darah, 1 beg darah mampu selamatkan 3 nyawa. Hubungi talian yang tertera iaitu 018 382 8293. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Sampai di sini saja Pastikan Saiz untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, Isnin hingga Jumaat 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 123. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.